Raya Rumput Melaka, 4 individu ditahan kerana terbabit aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi. Penahanan hasil serbuan ke atas 2 premis, masing-masing dijadikan stor bekalan dan stesen minyak mini. 25,200 liter minyak diesel bernilai hampir RM100,000 dirampas. Sindiket aktif sejak 2 bulan lalu mendapatkan bekalan daripada stesen minyak sekitar Melaka guna lori yang diubah suai. Di Vido Perak pula, kira-kira 20,000 liter diesel disita hasil serbuan di sebuah stor di ladang sawit Kuala Bikam. Pengarah KPDN Perak memaklumkan pihaknya menemui 2 tangki skid dan peralatan menyukan dan mengempam cecair serta sebuah lori dengan 2 buah tangki IPC. 2 lelaki diberkas dan kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan Kawalan Bekalan 1974. JPJ Johor sita 13 motosikal dan keluarkan 46 notis saman atas pelbagai kesalahan di Johor Bahru dalam operasi khas motosikal semalam. Antara kesalahan dikesan, tiada lesen memandu dan lesen kenderaan serta kesalahan teknikal kenderaan. Tindakan dijalankan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. 600 anggota dan pegawai polis ditugaskan pada PRK Dewan Negeri Pelangai Pahang. Ketua Polis Negeri berkata jumlah itu memadai dan kesemua anggota terlibat telah menjalani latihan sebagai persediaan menghadapi PRK berkenaan. Pihaknya yakin PRK Pelangai dapat dilaksana dengan lancar dan terkawal. Selain itu, calon serta pihak terlibat diingatkan supaya tidak sentuh isu 3R. Tuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga penyampai berita Raymond Goh atau Muhammad Zaman Goh yang telah kembali ke rahmatullah pagi tadi. Ucapan sama turut dizahirkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dan Digital. Allahyarham disifatkan sebagai seorang yang beramah, tidak kedukun ilmu dan sentiasa positif. Peruntukan RM60 juta bagi dana pembiayaan peluang kedua yang diumum Perdana Menteri beri manfaat besar kepada PMKS. Menurut Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana, ia membantu usahawan terjejas terutama akibat pandemik bangkit semula. Insentif dapat diguna untuk membiayai kos operasi selain bayar pinjaman. Seterusnya, menyumbang kepada ekonomi negara. Kenang Research menjangkakan Malaysia mampu capai status negara berpendapatan tinggi paling awal menjelang 2025. Ia berdasarkan inisiatif diumum bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Juga ambil kira kadar pengembangan ekonomi selain mempertimbang potensi risiko daripada sektor luaran yang mampu beri kesan kepada tinjauan pertumbuhan. Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 telah meletakkan Malaysia pada kedudukan kukuh untuk tarik lebih banyak pelaburan dari China. Menurut Presiden Dewan Perdagangan dan Perindustrian China Bersekutu Malaysia, ini terutama dalam sektor tenaga baru. Kekuatan China dalam sektor berkenaan beri peluang besar untuk kedua-dua negara tingkatkan perdagangan bidang berkaitan secara mampan. Pembiayaan RM500 juta diperuntukkan HSBC Malaysia menerusi Dana Ekonomi Baharu HSBC. Ia disedia khusus untuk perniagaan berteraskan ekonomi baharu bernilai tinggi. Tujuannya meningkatkan akses pembiayaan selain menyokong inovasi ekonomi di negara ini pada masa hadapan. 192,446 unit produk berjaya dikomersialkan Pusat Teknologi Herba HTC Frim setakat ini. Ia membabitkan nilai lebih RM16 juta. Menjelang 2025, nilai produk yang dikomersial disasar mencecah RM30 juta. Ia mencerminkan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 30%. Korban gempa bumi Maghribi meningkat kepada 2,854 orang, manakala 2,562 lagi dicedera. Angka kematian dijangka akan bertambah kerana operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Pelaksanaannya membabitkan pasukan dari dalam dan luar negara. Lebih 3,000 terbunuh manakala beribu-ribu
lagi hilang akibat banjir yang melanda Libya Ahad lalu. Kebanyakan mangsa merupakan penduduk bandar Pelabuhan Derna. Kawasan perumahan di sana musnah akibat bencana itu. Penyaluran bantuan terutama ubat-ubatan sudah digerakkan. Banjir berlaku disebabkan ribut Mediterranean yang mendarat di timur Libya 2 hari lepas. Banjir besar yang melanda Xi'an China pula mengakibatkan kemusnahan infrastruktur awam. Jalan-jalan raya sekitar bandar itu rosak sekaligus menjejaskan pergerakan dan aktiviti harian penduduk. Kerja-kerja baik pulih sedang giat dijalankan. Bencana itu berlaku disebabkan hujan lebat. Awal pagi semalam, Agensi Cuaca keluarkan amaran hujan lebat kategori jingga iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran bencana. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tiba di Vladivostok untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Fokus pertemuan tidak dirincikan, namun pihak berkuasa Korea Selatan jangka kedua pemimpin akan berbincang mengenai penjualan senjata, juga kerjasama pemindahan teknologi pertahanan. Jong-un berlepas dari Pyongyang Ahad lalu menggunakan kereta api berperisai. Ini merupakan lawatan luar negara pertamanya selepas pandemik COVID-19. Amerika Syarikat pula sifatkan pertemuan itu menggambarkan Putin mengemis bantuan Korea Utara untuk memerangi Ukraine. Tindakan tegas akan dikenakan jika benar kedua negara itu lakukan perdagangan senjata. Ini termasuk melaksanakan sekatan baru terhadap Pyongyang kerana terlibat membiayai Moskow bagi tujuan perang. Perkara itu melanggar resolusi Majlis Keselamatan PBB. Amerika menandatangani perjanjian pertukaran 5 banduan dengan Iran. Namun sekatan terhadap Iran masih diteruskan. Perjanjian itu turut menyaksikan pegangan ke atas dana Iran berjumlah $6 bilion Amerika ditarik balik. Kanta 7.44 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Andy Reza dan Farhatul untuk paparan komprehensif. Isya Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Jawatan kuasa Kabinet ditubuh Perkasa Pensijilan dan Industri Halal. Laluan perkhidmatan bas di Lembah Kelang akan diselaras. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dijadual berangkat ke majlis penutupan dan santapan malam Kerajaan Sarawak sempena Kembara Kenali Borneo malam ini. Untuk perkembangan di sana bersama wartawan Monica Gary, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Dewan Santapan di sebuah hotel terkemuka di Kuching ini. Dan ketika ini, Div kenamaan sedang menunggu keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dan hampir 1,000 rakyat terdiri daripada pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua kaum serta ahli-ahli organisasi bukan kerajaan turut hadir pada santapan pada malam ini. Seperti yang terlihat di belakang saya ketika ini, sedang menunggu keberangkatan tiba pasangan diraja tersebut. Dan pemangku yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awan Nasar serta isteri dan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut akan hadir pada malam santapan ini. Jadi majlis santapan ini akan diserikan dengan persembahan kebudayaan berbagai etnik sebagai menunjukkan perpaduan di kalangan pelbagai kaum di negeri ini. Jadi selain itu, tayangan video yang merakamkan detik-detik bersejarah pasangan diraja mendekati rakyat Sarawak dan Sabah sepanjang perjalanan program Kembara Kenali Borneo ini turut ditayangkan pada majlis santapan pada malam ini. Jadi majlis makan malam santapan ini juga merupakan anjuran kerajaan negeri yang merupakan penutupan bagi kembara yang berlangsung selama 11 hari bermula di Sabah dan pada 3 September lepas hingga hari terakhirnya esok di Kuching. Jadi esok
rombongan diraja ini akan meneruskan kepada mereka kepada diraja di lokasi tempat kosong di Teluk Menado. Dan Seri Paduka Baginda juga dijaga berkenan menyempurnakan majlis pencatatan masjid di Teluk Menado. Itu saja yang dapat saya kongsikan langsung mengenai majlis penutupan santapan malam Kerajaan Sarawak bersama